Disebutkan di dalam riwayat sahih bahawa baginda terpaksa merangkak untuk keluar daripada kota Taif, dan tetap batu batan dan kayu kayan terus dibaling daripada segenap arah kerana mereka berkumpul dan mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidina Zaid radhiyallahu anhu cuba mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada arah depan, tetapi batu datang daripada arah belakang. Bila Sidina Zaid cuba kepung daripada arah belakang, maka batu datang daripada arah yang sebaliknya. Maka demikian darah-darah yang keluar daripada tubuh badan Rasulullah SAW, cepat-cepat Rasulullah lap supaya tidak ada setitis darah pun yang terjatuh di atas muka bumi ini. Kerana baginda mengetahui kalau satu sahaja, setitis darah sahaja yang jatuh di atas muka bumi ini disebabkan perbuatan umatnya, pasti Allah SWT akan terus menghantar azab kepada umat tersebut. Wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana aku luar dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya bahawa seberat-berat musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia adalah daripada kalangan para anbiya. Kemudian diikuti darjat mereka demi darjat, demikian bertambah musibah yang menimpa mereka. Daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa isyarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan ini adalah baginda adalah orang yang paling berat menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling berat menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya mempunyai hikmah yang besar supaya umat ini yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka ditimpa dengan ujian, apabila mereka dilanda dengan pelbagai masalah dan juga dugaan di dunia ini, apabila mereka mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima ujian lebih hebat daripada kita, lebih berat daripada kita, maka di situ ada suatu bentuk pemujuk ke dalam jiwa kita bahawa kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji dengan ujian yang berat, dan itu tidak menjejaskan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada musibah yang besar melainkan apa yang Allah Taala timpakan ke atas diriku, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa yang sangat menyayat hati yang berlaku kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengorbanan baginda untuk nikmat iman dan nikmat Islam sampai kepada kita pada saat ini. Agar saya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat merasakan kelazatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkorban jiwa dan raganya. Baginda telah bersusah payah, penuh dengan kepedihan, penuh dengan keperitan, penuh dengan kesukaran dan kesulitan, pengusiran, hambatan, pemboikotan, dibaling, dilempar dan dihina dan dikeji, dicaci, dimaki hamun oleh kaumnya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Dan ada daripada kalangan mereka daripada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan antara peristiwanya adalah peristiwa Taif. Peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana setelah kewafatan isterinya yang tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha yang banyak menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini, dan juga tak lama daripada kewafatan Siti Khadijah adalah kewafatan pakcik kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, yang membela dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak kewafatan linda Rasulullah, Abdul Muttalib, maka Abu Talib telah mengambil tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya pada tahun yang sama Allah Taala ambil mereka daripada dunia ini, Siti Khadijah dan Abu Talib. Setelah meninggalnya dua orang yang besar daripada kalangan Quraisy ini, maka bangsa kafir Quraisy
orang kafir Quraisy mereka telah memberikan tekanan yang lebih berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan lebih zahir, lebih nyata penentangan mereka terhadap Rasulullah. Mereka ingin mengusir Rasulullah. Mereka ingin menyeksa siapa sahaja yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekanan demi tekanan, dan mereka ingin menunjukkan bahawa Rasulullah adalah seorang persona non grata, iaitu seseorang yang tidak dihargai di bumi Mekah. Mereka ingin tunjukkan kepada masyarakat umum bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa sahaja yang mendukung dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak diingini untuk berada di bumi Mekah. Demikian tekanan yang mendesak yang dilakukan oleh para kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada kewafatan dua tokoh yang besar ini, iaitu Siti Khadijah dan Abu Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa dan kejadian yang seperti itu, beliau melihat para sahabat yang beriman dengan Nabi SAW perlu mendapatkan perlindungan di tempat yang lain, di suatu tempat dan kota yang lebih selamat lain daripada kota Mekah. Maka Rasulullah SAW telah berangkat ke kota Taif bersama dengan seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Zaid ibn Harithah, dengan harapan agar penduduk kota Taif dapat menerima kedatangan para sahabat, yang mana mereka tidak dapat lagi hidup di tempat kelahiran mereka, di tempat tanah air mereka di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW telah berangkat dan masuk ke dalam kota Taif. Namun layanan yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah sangat buruk. Rasulullah cuba untuk berbincang dan berunding dengan pembesar kota Taif, tapi mereka telah memberikan sikap acuh tidak acuh kepada Rasulullah SAW. Mereka memberikan sikap tidak peduli kepada Rasulullah SAW, dan mereka mengejek-ngejek, mempermainkan permintaan dan permohonan Rasulullah SAW. Mereka memperkecilkan permintaan Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW tidak berputus asa. Baginda masih duduk di kota Taif sehari demi sehari. Di dalam riwayat sirah mengatakan baginda SAW tinggal di kota Taif lebih kurang sebulan lamanya, dengan harapan pada setiap hari bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati penduduk kota Taif, membuka hati pembesarnya, pemukanya, agar mereka menerima tawaran dan mereka menerima permintaan daripada Rasulullah SAW. Tetapi sampai ke hari yang terakhir baginda SAW berada di penduduk kota di kota Taif, baginda tetap diberikan layanan yang buruk, bahkan semakin buruk apabila penduduk kota Taif telah mengumpulkan anak-anak yang nakal untuk mereka membaling batu, membaling kayu kayan kepada Rasulullah SAW untuk menghalau Rasulullah SAW bersama sahabatnya Sayyidina Zaid untuk keluar daripada kota Taif, sebagai tanda mereka tidak ingin menerima apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka menolak permintaan Rasulullah SAW, tetapi dengan cara yang begitu sadis sekali, dengan begitu yang sangat menyayat hati. Dan batu-batan datang daripada pelbagai arah kepada Rasulullah SAW, melukakan badan Rasulullah SAW, mencederakan anggota badan Nabi Muhammad SAW. Darah keluar daripada tubuh mubarak Nabi Muhammad SAW, dan baginda SAW disebutkan di dalam riwayat sirah bahawa baginda terpaksa merangkak untuk keluar daripada kota Taif, dan tetap batu-batan dan kayu kayan terus dibaling daripada segenap arah kerana mereka berkumpul dan mengepung Rasulullah SAW. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu cuba mengepung Rasulullah SAW daripada arah depan, tetapi batu datang daripada arah belakang. Bila Sayyidina Zaid cuba kepung daripada arah belakang, maka batu datang daripada arah yang sebaliknya. Maka demikian darah-darah yang keluar daripada tubuh badan Rasulullah SAW, cepat-cepat Rasulullah lap supaya tidak ada sitis darah pun yang terjatuh di atas muka bumi ini. Kerana baginda mengetahui kalau satu sahaja, setitis darah sahaja yang jatuh di atas muka bumi ini disebabkan perbuatan umatnya, pasti Allah SWT akan terus menghantar azab kepada umat tersebut, dan ini tidak diingini oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya baginda SAW telah berjaya keluar daripada kota Taif dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang vulnerable, dalam keadaan yang sedih. Tetapi Nabi SAW hatinya tidak putus asa, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu, malaikat yang menjaga gunung di sekitar Taif telah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin daripada baginda untuk menghampapkan seluruh kota Taif dan seluruh penduduknya, untuk dihempapkan gunung ke atas mereka, supaya mereka semua hancur, supaya mereka musnah, supaya mereka semua lenyap di atas muka bumi ini. Tetapi Nabi SAW, hati yang mempunyai rahmah, hati yang mempunyai kasih sayang kepada umatnya, tidak mengizinkan
malaikat untuk melakukan yang sedemikian. Baginda mengatakan, janganlah engkau melakukan yang sedemikian itu. Aku mengharapkan agar hidayah Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka. Jika tidak datang kepada mereka, aku mengharapkan akan keluar daripada sulbi-sulbi mereka, zuriat keturunan mereka yang beriman kepadaku, yang percaya terhadap apa yang aku bawa kepada mereka daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Rasulullah sudah tunjukkan kasih sayang bukan sahaja kepada orang yang telah menyakiti dan mengganggu Rasulullah. Baginda tunjukkan kasih sayang kepada zuriat dan keturunan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luasnya rahmat dan kasih sayang yang dimiliki dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohi, untuk kita ikut tauladan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, kau bagilah hidayah kepada umatku, sungguh mereka tidak mengerti, sungguh mereka belum faham, sungguh mereka belum mengetahui, ya Allah. Ya Allah, akulah yang banyak kelemahan, akulah yang banyak kekurangan. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bahan ketawa kepada musuh-musuhku, ya Allah. Ya Allah, tidak ada daya upaya, ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah hidayah kepada umatku, ya Allah. Kau kurniakanlah petunjuk kepada mereka, ya Allah. Demikian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Baginda membalas keburukan dengan kebaikan, dengan harapan yang baik, dengan sangka baik, dengan persepsi positif dan juga doa-doa yang baik dibuat kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu perkara yang kita perlu ingat, bahawa pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar kepada kita. Mari kita balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengikuti jejak langkah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai purnama yang indah lagi